Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum dan saya Dayangku Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara berkenan berangkat menyaksikan kejohanan dunia wushu remaja ke-9. Penilaian perubatan warga emas penting bagi meningkatkan keselamatan penggunaan ubat-ubatan dan mempromosi cara hidup sihat. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Baukiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menyaksikan kejohanan dunia wushu remaja ke-9 kategori Taulu. Kejohanan berlangsung petang tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah. Bagi acara Girls Nanggun B, sebanyak 10 negara menyertai. Wan Zin Lim mewakili negara Brunei Darussalam dengan mengumpul 8.500 mata. Manakala dalam acara Boys Gunshu A disertai oleh 24 negara. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Walid Lakar dengan mencatat kutipan mata 9.063. Acara Boys Thai Jigency Samuel Yong Jun Ong pula mencatat 8.400 mata dan Megan Marie Kisbury mewakili acara Girls Thai Jigency mengumpul 8.153 mata. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Komandan Polis Wanita Pasukan Polis di Raja Brunei, berkenan berangkat ke Majlis Ramah Mesra Anjuran Polis Wanita Pasukan Polis di Raja Brunei. Keberangkatan Yang Teramat Mulia di Dewan Banquet Mess Kompleks Ibu Pejabat Polis Gadong dijunjung oleh penolong Pesuruhjaya Polis Masni binti Haji Jamil selaku penasihat majlis dan ahli-ahli jawatankuasa berkenaan. 250 anggota polis wanita menghadiri majlis tersebut yang terdiri dari pelbagai jabatan, formasi dan daerah polis seluruh negara. Memuliakan dan menghormati guru merupakan salah satu cara memperoleh keberkatan. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala muliakan mereka yang bergelar guru. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk muliakan dan hormati guru-guru kita ni semasa acara munajat khas sempena sambutan Hari Guru ke-34. Menyertainya Yang Berhormat Pihin Udana Hatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Remaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Acara dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Menteri Hal Ehwal Agama. Pengisian acara juga termasuk bacaan Surah Yasin beramai-ramai, doa munajat serta doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke-31 akan diadakan Isnin ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Bagi memastikan kelancaran majlis berkenaan, pagi tadi diadakan latihan penuh sambutan tersebut. Antara yang menyaksikan latihan penuh tersebut Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja, Meja Jana Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi bersama jawatankuasa tertinggi sambutan.
Bersempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke-31, Jabatan Perdana Menteri petang tadi mengadakan majlis sembahyang fardu asar berjemaah, membaca surah Yasin serta membaca doa khas secara serentak di masjid-masjid utama di seluruh negara. Di daerah Brunei dan Muara, majlis tertumpu di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Meja Jara Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Diu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi sambutan. Juga hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sembahyang fardu asar berjemaah membaca surah Yasin serta membaca doa khas juga diadakan serentak di masjid-masjid utama di 3 daerah yang lain. Sementara di daerah Tutong, majlis yang sama diadakan di Masjid Hasanah Bokia. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Masjid Utama Muhammad Saleh menjadi tumpuan majlis di daerah Temburong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Di daerah Blyth, majlis tertumpu di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blyth. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. 3 pelajar ditawarkan beasiswa bagi mengikuti pengajian peringkat sarjana di luar negara. Ikuti berita lanjut mengenainya seketika nanti. Tujuh belas ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian banjir, kebakaran dan rumah roboh menerima bantuan kewangan kerajaan Kepoh Duli Yang Maha Mulia. Bantuan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pemberian bantuan kewangan adalah bagi meringankan kesusahan yang dialami oleh para mangsa. Bantuan adalah melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan majlis penyerahannya berlangsung di kementerian berkenaan. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Pengajian Islam mengadakan majlis doa kesyukuran bagi penganugerahan beasiswa kementerian tersebut. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Antara pengisian majlis, penyampaian surat penganugerahan beasiswa Kementerian Hal Ehwal Agama yang disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. 3 pelajar ditawarkan beasiswa mengikuti pengajian di luar negara peringkat sarjana bagi sesi akademik 2024-2025. University of Birmingham, United Kingdom. Para graduan perlu terus membina kecemerlangan demi berbakti kepada bangsa dan negara. Saranan tersebut disuarakan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Arab Mesir semasa majlis convocation bagi graduan Universiti Al-Azhar Asy-Syarif dan Mahat Qiraat Shubra. Majlis berlangsung di Dewan Al-Fustat Pusat Persidangan Al-Azhar, Kahirah, Republik Arab Mesir. 48 graduan diraikan antaranya dalam bidang takhasus Al-Quran wal Qira'an,
Bahasa Arab, Usuluddin dan Syariah. Tuan Yang Terutama Pengiran Haji Muhammad Salimin bin Pengiran Haji Muhammad Daud, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Arab Mesir, dalam ucapannya antara lain juga mengingatkan para graduan agar ilmu yang diperoleh semasa pengajian dapat menjadi bekalan hidup untuk membina kecemerlangan kerjaya. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Nahlah Sobri Saidi, penasihat Syekh Al-Azhar bagi hal ehwal pelajar-pelajar asing. Merafakkan sembah kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang memberikan kami peluang untuk meneruskan pengajian kami di Universiti Al-Azhar Mesir. Saya berharap pengalaman akademik ini dapat memberi saya kerjaya yang lebih baik di masa hadapan yang mana saya boleh menyumbang kepada masyarakat. Dengan bertambahnya lepasan Azhar ini dapat lagi menambah bilangan masyarakat yang dapat berbakti dan berkhidmat di negara Brunei Darussalam. Antara amalan dan faktor yang menyumbang pada kejayaan saya ini ialah saya mulakan hari saya dengan membaca ayat suci Al-Quran dan juga berkat doa kedua ibu bapa saya. Antara cabaran yang kami hadapi sepanjang belajar di Mesir ini ialah kami mesti sentiasa menjaga kesihatan dari segi fizikal dan mental, yang mana kami menghadapi peperiksaan pada dua musim yang berbeza, iaitu musim panas dan musim sejuk. Sekolah Menengah Saidina Hassan muncul juara dalam pertandingan akhir permainan tradisi pasang bagi sekolah-sekolah menengah senegara tahun 2024. Pertandingan akhir dan penyampaian hadiah berlangsung petang tadi di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dianjurkan oleh Jabatan Museum-Museum Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan, 17 sekolah menyertai pertandingan tersebut. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Naib juara disandang oleh Sekolah Arab Sultan Haji Hassan Abdul Karimba, manakala Sekolah Menengah Pihin Dato' Seri Maharaja Mentiri di tempat ketiga. Majlis Perundingan Mukim Zon 2 Kampung Air memeterai Memorandum Persefahaman MOU dengan aksi bersatu dan pasukan Helang Setia. Kesepakatan itu dihasrat mewujudkan kerjasama, saling membantu, saling berkongsi tenaga, ilmu dan pengalaman. Penandatanganan disaksikan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. MOU antara lain bertujuan mengesahkan terjalinnya persefahaman, persetujuan, ikrar dan iltizam. Juga hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis berlangsung di FABD House, Brakas. Muhammad Mukhlisul Mubin bin Julas Sapiah dari Universiti Kebangsaan Malaysia muncul juara dalam pertandingan pidato serantau sempena Mahrajan Haflut Takharuj ke-14 Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Pertandingan diadakan pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Naib Johan disandang oleh Najmi Adli bin Mustafa dari Universiti Sains Islam Malaysia, manakala Roselin Nadira binti Taib Universiti Sultan Azlan Shah Malaysia mendapat tempat ketiga. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dato' Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa. Dianjurkan oleh Yunisa dan dikendalikan bersama dengan Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Yunisa. Pertandingan antara lain bertujuan untuk menonjolkan bakat-bakat dalam bidang pengucapan umum. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan meneruskan taklimat pemberigaan senegara mengenai penggunaan peralatan penyejuk yang menggunakan gas mudah terbakar. Taklimat diadakan pagi tadi di daerah Blaid. 40 orang termasuk penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung dari daerah Blaid dan pegawai-pegawai dari agensi-agensi berkaitan menghadirinya. Taklimat bertujuan memberi pendedahan mengenai penggunaan alat pendingin hawa dan penjimatan tenaga.
Hari Ozon Sedunia disambut setiap 16 September bagi memperingati komitmen setiap negara ahli dalam melindungi lapisan ozon. Program kesedaran dan kajian kesan ubat kepada warga emas menekankan akan kepentingan penilaian perubatan kepada warga emas. Program sempena Hari Farmasi Sedunia itu berlangsung di Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Program komuniti itu dikendalikan oleh 4 mahasiswa dan mahasiswi farmasi tahun 3 Universiti Brunei Darussalam bersama 6 mahasiswa dari Universitas Erlangga Surabaya, Indonesia. Pengisian program termasuk sesi taklimat, permainan interaktif dan sesi temu bual secara individu. Apa yang kami dapat harap daripada program ini is that we want this the message to sampai kepada masyarakat umum dan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan medication use review ataupun medication review. 67 poin darah berjadi kumpul semasa kempen derma darah anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat cawangan Operasi B Daerah Blyth dan Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Salehah. Kempen berlangsung di Dewan Bandaran Kuala Blyth. Diadakan sebagai sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-64 Daerah Blyth merupakan daerah terakhir menganjurkan kempen derma darah sempena ulang tahun jabatan berkenaan. Dua warga negara asing dijatuhi hukuman denda atas dakwaan melanggar Peraturan 15-3 Peraturan Imigresen Penggal 17 bagi undang-undang di bawah Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK dan di bawah Bab 6-1 Perintah Agensi Pekerjaan 2004 bagi undang-undang di bawah Jabatan Buruh. Muhammad Abdul Malik berumur 23 tahun dan Muhammad Mafizul Islam berumur 46 tahun. Kedua-duanya warga negara Bangladesh dijatuhi hukuman denda RM1,000 setiap seorang bagi setiap kesalahan. Jika gagal membayar, mereka dihukum penjara sebulan atas kesalahan bekerja tidak mengikut jawatan yang ditetapkan dan menjalankan kegiatan agensi pekerjaan tanpa lesen. Kesalahan mereka didapati semasa operasi Kabat JIPK dilaksanakan di beberapa buah rumah sewa di Mukim Pengkalan Batu dan sebuah syarikat di Mukim Gadong B pada 20 Ogos lalu. Kerja-kerja pengalihan stesen radar di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Hala Kota Batu akan dilaksanakan pada 30 September ini. Kerja-kerja pengalihan akan dilaksanakan di kilometer 8 jambatan tersebut yang akan bermula 8 pagi hingga 5 petang dengan jalan lencongan akan disediakan. Para pengguna jambatan berkenaan disaran untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi papan tanda arahan jalan raya dan had laju yang ditetapkan. Kejohanan Wushu Remaja Dunia kali ke-9, negara Brunei Darussalam meraih pingat gangsa dalam acara Girls Tajijan A bagi kategori tolu dalam kejohanan yang diteruskan pagi tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah. Negara diwakili oleh Yi Sean Lim berhasil mengutip 9.083 mata. Pingat emas disandang oleh peserta dari Republik Rakyat China, manakala atlet dan Chinese Taipei pula meraih pingat perak. Penyampaian pingat bagi acara Girls Tajijan A disempurnakan oleh Awang Salminan bin Haji Borot, Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Saingan peringkat suku akhir dan peringkat akhir kategori sanda bagi kejohanan Wushu Remaja Dunia kali ke-9 juga diadakan pagi tadi di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah, Brakas. Bagi acara Boys Junior 75 kg, pingat emas dimenangi oleh peserta dari Turkmenistan. Pingat perak diraih oleh peserta dari Macau, China dan peserta dari Romania dan Australia berkongsi pingat gangsa.
Dalam acara Boys Junior 80 kg, pingat emas dimenangi oleh peserta dari Mesir, manakala peserta dari Republik Islam Iran pula meraih pingat perak dan peserta dari Palestin dan Lebanon berkongsi pingat gangsa. Pada sebelah petang menyaksikan perlawanan peringkat akhir dan suku akhir bagi beberapa kategori. Dalam kategori Boys Group Children 42 kg, pingat emas dimenangi oleh peserta dari Mesir. Pingat perak diperoleh oleh peserta Kazakhstan sementara India dan Lebanon berkongsi pingat gangsa. Dalam kategori Boys Group Children 45 kg, pingat emas dimenangi oleh Republik Islam Iran. Pingat perak oleh peserta Hong Kong sementara peserta Kazakhstan dan Indonesia berkongsi gangsa. Sementara dalam kategori peringkat akhir Boys Group Children 56 kg menyaksikan Republik Islam Iran memperoleh pingat emas sementara pingat perak milik peserta Laos dan pingat gangsa dikongsi oleh Kazakhstan dan Turkmenistan. Esok merupakan hari terakhir kejohanan tersebut yang akan menyaksi lebih banyak peringkat akhir dalam beberapa kategori. Saingan Liga Perdana Singapura diteruskan lagi semalam menyaksikan Brunei DP MMFC bertemu Hougang United. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Jalan Besar Republik Singapura itu, keputusan berkesudahan pasukan Brunei DP MMFC seri 2-2 dengan Hougang United. Right back as Blazonja gets past him, he gets past two. Can he finish here? He can, you know, and that's it. A lifeline for Hougang. Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB pagi tadi mengadakan Sukan Ria sekolah-sekolah PGGMB kali ketiga. Acara berlangsung di Kompleks Sukan Brakas. Hadirin yang berhormat Dr. Awang Haji Mahali bin Haji Momin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara merupakan salah satu program jangkauan masyarakat bersama Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca. Acara sukan seumpamanya diharap dapat menghidupkan semangat persaingan sihat dalam kalangan peserta. Perlawanan bola jaring persahabatan antara Persatuan Bola Jaring Brunei menentang pasukan bola jaring Sri Lanka State Services berlangsung semalam di Stadium Ibu Pejabat Polis Gadong. Dalam perlawanan tersebut, Persatuan Bola Jaring Brunei berjaya menewaskan pasukan bola jaring Sri Lanka State Services dengan kiraan 47-45. Diadakan selama 13 hari dengan 7 perlawanan, acara dianjurkan oleh Persatuan Netball Brunei dengan kerjasama Pitch Sport, College Cosmopolitan Brunei dan Net Squad. Sementara itu, perlawanan bola jaring persahabatan diadakan petang tadi antara pasukan bola jaring Brunei dan pasukan bola jaring Sri Lanka State Services. Perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan Tutong. Dalam perlawanan ini, Persatuan Bola Jaring Brunei menang dengan kiraan 52 berbalas 46. Diadakan selama 13 hari dengan 7 perlawanan persahabatan yang dianjurkan oleh Persatuan Bola Jaring Brunei dengan kerjasama Pitch Sport, College Cosmopolitan Brunei dan Net Squad. Objektifnya mempersiapkan pasukan bola jaring kebangsaan dari segi kebolesuaian, kemahiran, ketahanan mental dan prestasi keseluruhan.